warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa fahamnaha Sulaiman wa kullana atayna hukman wa ilma wa saharna ma'a Daud al-jibali yasabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurnia Allah, rahmat Allah, inayah Allah dan berbagai-bagai nikmat Allah yang tidak mampu kita hitung. Daripada kita lahir hingga sekarang, nikmat Allah tidak pernah berhenti. Dan nikmat yang paling besar adalah kita merasakan kehidupan yang diberi oleh Allah itu kita pulangkan kembali. Dan kita tidak merasa kita memiliki hidup. Ya, kita hanya merasakan hidup ini adalah kepunyaan Allah, dan Allah yang tahu menyusun apa yang disebabkan kita ini dihidupkan. Jadi kita minta kepada Allah supaya diri kita sentiasa tidak ada sifat ananiah, maknanya sifat kengakuan diri kita. Itulah punca-punca membuka segala kesalahan-kesalahan yang besar, yang bersyirik, yang semua berpunca daripada keakuan diri kita, kita memiliki hidup. Kita rasa hidup ni milik kita aja, maka akan terbukalah pintu-pintu maksiat yang besar ke kecil semua akan. Dan mudahlah musuh-musuh Allah akan merosakkan kita. Membawa kita kepada jalan yang sesat, jalan yang akan membawa kita kehancuran. Tidak bahagia kita. Jadi kebahagiaan tu adalah bila kita betul-betul tidak ada merasa keakuan diri kita. Kita merasakan betul-betul hidup kita ni hak Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita sekali-kali cuba nak melayan, maknanya rasa keakuan diri kita. Bila kita layan, lagi dia akan bawa kita. Kita nak tu, nak ni, ini aku punya. Jadi banyak benda lagi yang kita mengaku kita punya lagi. Lama-lama akan membawa kita kepada kerosakan. Nak pula sekarang ni di penghujung zaman, akhir zaman ni kita, fasa ni fasa yang maknanya nak masuk fasa ke-5. Fasa ke-5 ni maknanya fasa yang terjadinya kiamat kecil lah. Kiamat kecil. Sebelum nanti penghujung fasa 5 tu kiamat besar. Fasa 6 nanti pada mahsyar. Iaitu semua dah masuk syurga, masuk neraka, semua selesai. Itu fasa 6. Fasa 7 tak ada, belum lagi buat. 6 je. Allah dah bagi tahu sitati ayam. 6 dalam 6 masa. 6 masa tu maknanya dalam 6 masa Allah completekan. Dijadikan sekian alam ni, komplitnya tu 6 fasa. Kita ni fasa permulaan ke-5, maknanya permulaan kiamat. Bukan tanda lagi, dah masuk kiamat kecil. Fasa ujung fasa 5 kita ni kiamat besar. Jadi baru nanti semua dah selesai, dah hitung apa semua, kira tu fasa 6 tu. Sampai penghujung fasa 6 tutup dia, semua dah masuk syurga, neraka, apa semua dah habis fasa 6 penghujung. Lepas tu selesai dah Allah Ta'ala punya penceritaan diri Allah SWT. Dan Allah tetap wayabqa wajhu rabbika dzul jalali. Kekal khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Mereka kekal. Kalau dibagi dalam syurga tu kekal. Kalau kita buat salah, Ha? kalau kita
Dah bila dah dihitung semua, masuklah syurga. Kalau dihitung semua selesai, masuk syurga lah. Kalau neraka, azab. Itu mana dah tak ada salah, dah selesai, dah diperhi. Sebelum nak masuk syurga kan dihitung dulu. Dikira, dihisap dulu. Kan? Baru dia nilaikan tadi. Dia bagi kitab masing-masing dulu. Tengok apa yang kita kerjakan kat masa hidup. Masa akal kita waras. Macam mana? Jangan buat-buat tak waras pula kita. Waras. Kita baik. Boleh fikir mana baik, mana buruk. Tu waktu tu kita akan kita tahu tu buruk, kita layan lagi. Kenalah kita. Pasal kita dah tahu tu buruk. Allah dah bagi pilihan. Tu buruk. Ni baik. Kita buat buruk. Jadi kita kata, ya Allah, engkau dah atur gini. Memang Allah dah atur. Tapi engkau tu tahu dia dah bagi pilihan. Nak mana satu? Masin ke ataupun manis? Takkan kita makan garam, kita kata tak masin lah. Tipu lah tu kan. Itu orang tak waras. Orang gila maknanya. Dia tak tahu beza kan. Itu orang gila lah maknanya. Kita ni betul tahu membezakan. Tu. Makan cili pedas. Jarang orang makan cili tak pedas. Tu tipu lah tu. Tu maknanya otak dia kena hantar hospital gila. Betul kan? Ini maknanya orang macam tu, orang tu kita dah tak boleh nak tolak tepi lah. Orang tu dah tak betul. Kitab dia dah tak payah ditulis. Tapi macam kita kalau buat salah, kita mengaku. Bukan buat silap, kita tutupkan. Kita biarkan. Ibarat busuk dalam diri kita biarkan. Benda-benda maknanya sombong, riak. Kita rasa kita aja betul. Kita tak nak memaafkan orang. Kan? Itu semua sifat-sifat tu busuk. Kita simpan lama. Dia akan merebak tu. Macam standan pisang, ada busuk satu, kita biarkan. Rosak tak pisang yang elok tadi? Merebak tak? Gitulah dalam diri kita. Jangan ada pun. Tu ya, abang cakap kalau ada sifat apa? Sifat macam apa? Macam sikit dia sifat ada kedirian kan. Itu dah mula api tu dah hidup. Bila dah hidup, kita biarkan sifat keakuan diri kita. Dia akan makan besar, hancur kita nanti. Rosak kita punya diri kita. Dia bawa ke mana diri kita nanti? Dia bawa ke arah kesesatan. Lama-lama kita biarkan kita tutupnya tadi. Lama-lama jadi apa? Busuk, ialah busuk tadi. Biarkan lama-lama sifat tu tadi, sifat tercela, sifat mazumah tu, apa akan jadi? Kita akan bersekongkol dengan benda batil. Kita pula ngajak orang kepada lagi bahaya lagi. Dahlah kita tadi, kita aja buat silap, tak apa lagi. Lepas tu kita biarkan silap tu. Lama-lama kita pula ajak orang satu geng dengan kita. Macam iblis. Dia dah sombong. Jadi dia tak mau minta maaf, tak mau ampun, sifat dia gitu. Jadi dia pula lama-lama dia biarkan sombong ni, lama-lama dia ajak orang sama-sama sombong dengan dia. Bila sombong, datang tak penyakit yang lain lagi? Datang riak, datang apa lagi? Ujub, datang macam-macam. Sikit punya hal akan mengundang. Jadi tak mau ada sikit pun. Itu pasal nak jaga tu sifat ainah. Mana ainaniyah tu? Mana sifat keakuan diri kita. Sifat keakuan diri kita ni cukup bahaya tau. Kalau ini kita tak kenal diri, memang dia selalu kita tewas, kita tak sedar. Kita tak sedar kita dah membuat sesuatu perkara yang sangat besar kesalahan dia. Tak ada yang lebih besar. Kenapa pula? Sebab kita bila ada rasa kedirian, dia membuka pintu maksiat lain. Tapi kalau kita jaga tu, tak ada kedirian kita, semua tertutup pintu. Sebab kita rasakan Allah yang akan benteng mengamankan kita, janji. Tapi bila ada je diri kita, mula benda-benda lain dah mula nak berbuka pintu maksiat. Cepat. Bila ada terasa diri kita, cepat. Innalillahi wa itu musibah besar. Itu musibah besar. Tapi kalau kita tak belajar kenal diri, kenal Allah, kita tak faham. Bila ada rasa kedirian, kita tak boleh. Kalau kita kata kita nak, mesti nak dapat.
Kalau Allah tak bagi ke apa, kita tak dapat, kita muka hati kita. Solat kita tak kena, kita buat muka kita membangkang, berbalah-balah. Padahal Allah tak bagi tu kan, Allah tahu. Kalau Allah bagi akan jadi teruk rosak dia. Maka tu Allah tak bagi. Tapi kita tak faham, kita tekan. Kita nak apa yang hajat kedirian kita nak, mesti dah dapat. Ini yang berlaku dalam kehidupan kita. Kalau kita tak dapat nak hadapi ni, maka kita awal-awal lagi dah tewas. Kat dunia lagi dah tahu tempat kita adalah azab. Di dunia lagi dah diazab kita ni. Sebab apa? Kita tak sedar. Kita tak dengan Allah, tak merasa dengan Allah. Kita merasa selain pada Allah. Keinginan, kenikmatan. Ya, bukan tak boleh. Tapi bila sesuatu yang kita tak dapat sekali-sekali Allah bagi pada kita ujian, untuk supaya kita sedar. Nikmat yang berlarutan nanti akan menyebabkan kita lupa kepada Allah. Jadi Allah bagi sikit-sikit. Ya Allah bagi sikit, kita tak sabar. Jadi itu yang berlaku banyak. Itu perlunya kita belajar kenal diri, kenal Allah, supaya kita boleh stabil. Stabil ke mana? Sentiasa di dalam keadaan pengawasan Allah. Sentiasa rasakan Allah yang mengontrol kita. Bukan dirian kita. Diri kita yang mengontrol kita. Kalau kata-kata kita jaga diri kita, tak kena. Kita tak boleh jaga diri kita. Sebab 100% apa pun yang disusun dalam hidup kita adalah Allah. Tapi kalau kita tukarkan, Allah yang atur, kita kata kita yang atur, itu yang kata tadi, ada sifat kedirian kita. Kita tak meyakini bahawa Allah yang tahu menyusun diri kita. Sebab dia jadikan kita, dia yang tahu menyusun hidup kita. Jadi awal-awal lagi kita dah kata kita boleh nyusun hidup kita dalam diri kita. Kita nak buat ni kadang kita rasa kita tak bersandarkan betul-betul la haula wala quwwata illa billah. Rasulullah pakaian dia sentiasa 24 jam tu la haula wala quwwata. Bila la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, datang nikmat yang besar, iaitu ramaita idz ramaita walakin, bukan kau. Mana tidak ada kedirian diri dah. Itu yang paling nikmat. Kita buat, kita rasakan semua dia je. Nikmat hidup kita. Ya. Mudah-mudahan kita dah dapat. Ya. Anak-anak abah semua boleh dah dapat faham, ya. InsyaAllah. Itulah tadi. Bahayanya sifat kedirian kita tadi, ya. Jadi kita mengulang-ulang ni. Ya. Memang di dalam Quran pun banyak Allah suruh ulang-ulang. Ya. Terutama tadi Allah memperingatkan kepada kita ni, nikmat yang Allah bagi ni terlalu besar. Maka tu Allah ulang-ulang. Dia bagi ujian tu tak banyak, sikit-sikit. Kena bagi ujian tapi tak banyak. Tapi ujian tu bukan ujian, maknanya ujian, tapi dalam ujian tu ada kenikmatan. Dalam ujian tu ada kemudahan. Dalam kesulitan ujian tu tadi ada kelapangan yang Allah bagi. Dalam dia, bukan selesai, dalam. Jadi kita kena faham, Allah ni terlalu sayang dengan kita. Kita pun tak boleh nak sayang pada diri kita sendiri. Kita tak mampu. Jadi yang sayang betul-betul diri kita adalah Allah. Jadi mengapa kita nak letakkan kita boleh jaga diri kita? Jadi sebaik-baik, seselamat-selamatnya adalah seperti mana Rasulullah, pakaian Rasulullah, la haula wala quwwata. Jangan biar sedetik, sekelip mata, sedegup jantung nafas aku turun naik, melainkan Engkau lah ya Allah. Tolonglah ya Allah. Rasulullah SAW sentiasa dia duduk dalam gitu. Dia tak mau. Dan bila dia duduk dalam tu kan, semalam saya dah cakap, dia akan kebingungan. Kebingungan tu tadi akan menyebabkan dia minta lagi kebingungan. Sebab apa? Kebingungan tu akan membawa kepada tak ada diri dia. Tak boleh bersandar pada diri dia. Bila kita dah bingung, kita nak sandar diri kita macam mana? Jadi Rasulullah minta bingung lagi. Supaya di hadapan Allah, dia rasakan Allah aja yang boleh kontrol. Nak kena faham dia. Bukan kebingungan benda lain. Kebingungan di hadapan Allah maknanya supaya kita tak mampu di hadapan Allah, lemah lonlai. Kebingungan kita tu. Kita nunggu apa yang dia suruh kelip. Suruh cakap sepatah. Dua patah, suruh rasa masing-masing. Semua 24 jam nafas kita, semua kebingungan, kita tak boleh buat apa, kita rasakan. Rasulullah minta lagi kebingungan supaya rasakan Allah aja yang
dia tak mampu lemah lawan lain. Itu maknanya kebingungannya gitu ya. Rasulullah minta supaya ditambah. Kalau kita betul-betul dah merasai makam tu, kita akan pun meminta seperti Rasulullah. Sebab tak ada contoh tauladan yang terbaik pada diri Nabi tu ada contoh. Dalam diri Nabi tu ada contoh. Dalam diri dia tu. Bukan di luar aja. Di dalam diri tu. Laqad kana lakum fi rasuli uswatun hasanah. Di dalam diri telah datang daripada Allah, iaitu dalam diri Rasul tu, ada uswatun hasanah. Maknanya sesuatu yang maknanya kebaikan yang di dalam uswatun. Contoh akhlak dia tadi. Itu yang kita nak tahu makam dia tu. Makam dia apa? Itulah salah satu dia kebingungan bila dah di hadapan Allah. Dan dia minta lagi kebingungan supaya dia tak ada rasa kedirian lagi, tak ada rasa kedirian. Sentiasa dalam kebingungan di hadapan Allah. Allah Ta'ala kata pukul. Dia rasakan betul gitu. Kita tidak. Kita rasa gerak ni kita rasa kita dah tak sedar diri dah. Antara kita rasa macam kita dah terbiasa. Tapi kalau kita dah kebingungan, betul-betul kita di hadapan Allah, kita nak gerak ni pun kita rasa dia yang gerakkan. Kita dah tak rasa kita. Tu nak kena mempraktiskan tu. Wama ramaita is ramaita. Walakinna Allah, sebenarnya dia yang bagi kita untuk bergerak ambil ni. Tapi disebabkan kita dah terbiasa. Biadabnya kita terbiasa, kita tak rasa itu. Kita ngambil ni daripada suruhan dia, kehendak dia, kudrat dia. Kita kata, alah ini tak payah fikir lah, ini memang semua lah. Kita sedap dia cakap. Padahal di dalam situasi tu, kita dah merasakan kita ada kedirian kita mengambil. Kita melihat tu dengan ada kedirian kita melihat. Apa tandanya bila kita melihat dengan kedirian kita? Salah. Sebab kita nampak lagi makhluk. Kita tak nampak Allah dahulu. Fa'inama tu'aldu. Itu maknanya kita dah ada. Susah lah. Ya, bukan susah kerana benda ni kita tak praktiskan daripada awal. Kita dah menutupi dengan perkara-perkara. Kita ingat perkara lain tu lagi penting. Itu penting juga, tapi ini lebih penting lagi. Sebab bila kita ni, itu pasal Rasulullah SAW pesan, bila pengakhir zaman, Rasulullah pesan sangat. So kita amalkan, maknanya amalkan surah Kahfi daripada 1 sampai 10 hari-hari. Hafalkan, baca, amalkan, fahamkan maksud dia. Lepas tu dengan ayat 100 hingga 110. Kenapa? Dan hari Jumaat dia suruh baca habis. Rasulullah kata, ataupun malam Jumaat atau hari Jumaat. Kenapa? Nanti kamu hidup penghujung zaman, Rasulullah pesan awal-awal. Pasal penghujung zaman banyak orang yang tidak mahukan kepada Allah. Ayat pertama yang kita pecahkan, apa sebab Rasulullah suruh baca 1 sampai 10 surah Kahfi. Hari-hari dan faham betul-betul, amalkan dia. Supaya terselamat daripada fitnah Dajjal. Kerana fitnah tu terlalu banyak pada zaman kau. Itu pasal kita tengok orang yang tak amal tu, tengok dia dah dirasuk oleh sifat-sifat Dajjal. Dan dia sendiri pun jadi kuncu-kuncu Dajjal lah. Bila dia tak terpanggil untuk mengamalkan dia. Lagi tu pasal kita hadapi manusia gitu. Pesan Nabi SAW pun dia tak nak. Apa lagi dia nak faham. Baca pun dia tak nak. Kita tengok watak-watak orang yang tak amalkan tu. Jadi amalkanlah apa yang Nabi suruh. Sebab ini penghujung ni. Kalau tidak nanti kita tak sedar. Kita tak sedar, kita dirasuk. Kalau kita rasuk, kena buat benda tak elok, kita mengaku, bagus. Tapi masalah kita ni tak mengaku. Kita ni dah jadi zombie, kita tak mengaku. Kita anggap orang lain yang betul tadi jadi tak betul. Bertukar. Sebab itulah kita kena tengok ayat surat Kahfi. Contoh ayat pertama. Dia kata, Alhamdulillah. Syukur. Perkataan pertama dalam surah Al-Kahfi itu, Alhamdulillah. Apa yang disyukurkan tadi? Anzala ala abdihil kitaba walam yaj'allahu iwaja. Sampai satu itulah. Sesuatu yang datang kita bangun tidur aja.
kita dah tak merasakan itu daripada Allah turun. Kita terus bangun tidur, kita terus aku nak hantar anak sekolah, hantar ni buat kerja ni. Kita bangun tidur, kita memikirkan tentang hal ehwal dunia. Bukan saya cakap tak boleh, tapi sepatutnya pertama yang turun anzala ala abdil kita jaga hidup. Kita kena ingat bersyukurlah, alhamdulillah. Itu puncanya. Bila kita nak amalkan tu tadi, bukan sekadar baca, tapi Rasulullah kata, tengok apa sebab yang punca Dajjal, fitnah Dajjal kena pada kamu. Sebab punca dia kamu tak bersyukur kepada Allah betul-betul. Benda tu sentiasa turun naik, nafas yang kamu hidup tu semua adalah nafas-nafas daripada Allah. Yang kita cerita tu hari, kita dah menafikan. Kita kata kita dengan kita memikir tentang, kita tak mikir tu dulu. Macam Adam masuk roh, alhamdulillah, dia tahu, dia bersyukur kepada Allah. Engkau yang tahu memuji diri engkau, ya Allah. Tapi kita bangun tidur, aku nak buat ni. Kita tak masukkan tu dulu. Bila kita tak masukkan tu dulu, maka kita di luar jagaan Allah. Allah sentiasa nak jaga kita, tapi kita yang keluar ada keakuan diri kita. Pagi-pagi lagi masuk aja roh kita dah tak syukuri nikmat Allah, ngaku kita yang dapat hidup tu dengan tu. Biasalah hidup ni kita tak rasakan hidup ni Allah bagi hidup nikmat ni, alhamdulillah. Kau turunkan dalam tu macam-macam, susunlah hidup aku ya Allah, aku dapat hidup balik, terima kasih ya Allah. Kita tak mensyukuri itu pertama tu tadi, maka hidup kita akan jadi membuka pintu-pintu lain. Sebab keakuan diri kita masuk roh, kita rasa kita pula. Itu tadi. Itu satu ayat-ayat pertama je, belum ayat. Cukup kita fahamkan dulu. Bila bangun tidur, bagaimana kita perhubungan kita dengan Allah bila dimasukkan. Kalau itu kita tak dapat praktiskan, mudahlah datang fitnah Dajjal yang tengah selerak kat muka bumi kita ni. Seluruh kat bumi kita ni dah dipenuhi oleh molekul-molekul ataupun kimia-kimia halus yang berbentuk fitnah-fitnah. Mudah sangat melekat-melekat. Sebab apa dia mudah melekat? Sebab seseorang tu dia tak mengamalkan ayat 1 hingga 10 dan dia tak faham. Kalau dia amal selalu, insya-Allah dia akan dibawa kepada kefahaman. Tapi dia tak amalkan. Belum lagi tu ayat 1 hingga 100 hingga 110. Tu saya ambil sikit-sikit dia pecah. Mana ayat 1 hingga 10, yang pertama aja kita dah. Yang ke-10 ayat tu tadi, 1 ke 10. Iz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Kita memasuki tidur, kita tak meminta kepada Allah yang tu tadi. Di sisimu ya Allah, jagalah aku. Sempurnakanlah pengaturan hidup aku ni ya Allah. Tidur. Bila kita tidur, nanti dalam tidur kita dipelihara oleh Allah. Begitulah nanti bila kita jaga, tetap nanti dalam pemeliharaan Allah. Dan macam-macam lagi bila kita amalkan tadi doa, ya Allah Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana. Kita minta rahmat Allah. Kita minta engkau yang tahu jaga aku ya Allah. Engkau yang tahu sempurna jaga diri aku ya Allah. Jangan biarkan aku menguruskan diriku sendiri ya Allah. Maksud doa tu gitu, dia punya bedah siasat dia. Doa tu tadi. Kita bedah siasat ayat, makna ayat tu, kita akan dapat tahu. Rupanya 100% kita minta. Sampai nak tidur pun kita minta Allah yang uruskan. Jadi bila kita nanti menghadapi fitnah-fitnah yang sangat banyak sekarang ni, sampai masuk dalam rumah ada fitnah tu, dengan cara ini je Allah yang tahu melindungi kita. Kita tak nampak fitnah tu terlalu halus. Dia lebih jahat daripada pembunuhan. Tahu mati, banyaknya mati. Tak nampak. Itu tadi. Dia berbentuk halus-halus.
kimia-kimia halus. Fitnah tu dah bertabur. Jadi masuk kepada orang yang tak mengamalkan ni. Surah Kahfi ni dia mudah sangat masuk, dan bila dia masuk, jawapan dia nanti pada ayat 100 hingga 110 dalam tu pertengahan tu ada yang Allah Ta'ala maukah aku bagi tahu manusia yang paling rugi, Allah Ta'ala kata. Siapa manusia yang paling rugi ni? Mereka ini adalah orang yang apa tu? Yang dia tidak yakin dengan ayat-ayat Allah. Ni manusia yang paling rugi, Allah Ta'ala bagi tahu dalam ayat tu. 105 ke 104 macam tu, 106 macam tu. Allah Ta'ala kata dalam 100, itulah 100, dia kata, siapa manusia yang paling rugi? Iaitulah manusia yang dia menyangka bahawa amal-amal yang dilakukan tu tadi, itu dia kata dia dah dapat selamat. Dia sangka. Padahal di sisi Allah, amalan-amalan dia tu akan membawa dia rosak. Sebab apa? Sebab dia menyangka amalan yang dia buat tu tadi semua adalah dia punya kedirian dia kata. Padahal itu semua rahmat Allah. Dia boleh buat tu. Dan kemudian dia olok-olokkan ayat Allah. Dia pusing-pusingkan ayat Allah. Kemudian dia tak yakin bahawa dalam hidup dia bertemuan dengan Allah. Pertemuan dengan Allah. Jadi bila dia tak amalkan ayat-ayat ni, kita tak dapatlah pesanan dia. Tapi kalau kita amalkan, itu cara Dajjal, fitnah Dajjal ni masuk menerusi bila kita dah tak yakin kita ni dengan Allah. Dan kita rasa keakuan diri kita yang boleh buat ni, kita boleh. Habis bila kita dah rasa kita yang boleh buat solat banyak tengah malam, kita boleh berpuasa, bukan saya tak bagi, engkau mengaku engkau. Itu yang Allah Ta'ala kata serugi-rugi paling rugi manusia, Allah Ta'ala kata. Dia menyangka dia yang buat amalan tu tadi. Itu pasal hati-hati Rasulullah kata. Ikhlas ni bila kita buat, kita jangan merasakan itu perilaku amalan kita. Itu adalah hak Allah. Baru betul amalan soleh Allah Ta'ala. Ya Allah yang cop. Tapi bila engkau mengaku, aku yang bagi kudrat, aku yang bagi ilmu, aku yang bagi kendak engkau boleh buat tengah malam, aku yang bagi engkau istiqamah, kau kata engkau tak kata, ya Allah, sini semua aku boleh buat, ni semua kurniaan kau, rahmat kau. Kalau tidak aku nak berdiri tengah malam pun tak mampu, ya Allah, ini semua rahmat kau. Napas aku turun naik, engkau yang bagi keinginan untuk sebut nama engkau, semua engkau yang bagi, ya Allah. Orang macam ni yang dia tak rugi. Tapi orang yang rugi begini, dia menyangka. Rasulullah pesan, tak ada seorang pun yang dapat masuk syurga dengan amal-amal perbuatan baik dia. Sahabat kata, engkau pun sama? Ya, aku pun sama. Habis apa yang menyebabkan? Rahmat Allah. Rahmat Allah, hidayah Allah. Kalau Allah tak bagi hidayah, tak bagi rahmat, kita tak boleh nak buat itu semua. Hidup pun semua disebabkan hidayah dan rahmat Allah. Jangan sekali-kali, itu pasal Rasulullah selalu duduk lahau. Tak ada, dia tak mau. Setiap hidup dia yang lepas-lepas tu, malam tadi dia buat qiyamul ke apa, dilupakan. Cepat dilupakan. Macam Imam Junaid kata, macam kita buang air besar lah. Kita tak nak tengok. Itu macam, kalau diingat balik, itu maknanya kita ingat kekotoran kita lah. Amalan baik ni kena buat gitu. Jangan diingat-ingat. Itu semua hak Allah. Apa kau nak ingat-ingatkan? Engkau telah ni, engkau telah tak. Malah kau harus bersyukur siapa yang bagi engkau. Itu engkau rasakan pertemuan dengan Allah. Pertemuan kau dengan Allah tu tadi. Iaitu bukan merasakan manisnya ibadah tu. Bukan saya cakap tak boleh buat. Tapi engkau merasakan manis siapa yang bagi engkau boleh buat tu. Tukarkan sikit. Memang ibadah tu manis. Tapi kau tukar, ya Allah, engkau yang bagi kemanisan aku beribadah. Dan kau yang bagi keteguhan untuk aku tetap istiqamah. Berterusan aku. Seronok lagi. Engkau yang bagikan, bangkitkan keinginan aku kepada engkau. Cinta kepada engkau, ya Allah. Kalau engkau tak bagi keinginan aku, lemah longlai, tak tahu apa benda kita. Semua dia yang atur. Sampai haluskan lagi. Minta lagi, ya Allah.
Bingungkan aku lagi supaya aku tak boleh nak fikir diri aku lagi dah. Engkau ya aku nampak, tajali engkau ya. Semua engkau ya aku dudukkan ya Allah. Tak ada hingga lupa diri dia. Bingung lupa dia. Kebingungan. Blank dia. Tu. Itu macam. Tapi blank tu kita nampak dia aja yang boleh atur kita. Bukan blank kita nampak benda selain Allah. Mana blank tu Allah aja kita tahu yang boleh. Macam Nabi Musa kan dah pergi ke laut, Firaun dah kejar dengan tentera dia. Dia ala ke laut, tak boleh nak lari mana. Bingung tak? Nak lari mana? Gua tak ada, tu laut. Pergi ke laut mati, kan? Bingung tak? Ya Allah, waktu bingung tu, ya Allah, Engkau dah suruh aku ke sini, ya Allah. Kau yang tahu, ya Allah. Pukul tongkat kau, pukul. Terbelah. Dia mana tahu boleh terbelah. Dia pun tak sangka. Rasa dalam kebingungan. Betul-betul kebingungan, dia hanya pertolongan betul-betul diharapkan kepada Allah. Masalah kita tak kebingungan dengan Allah, kita rasa kita bahayanya. Kita rasa tu. Sampai mudah-mudahan pendengar-pendengar di YouTube dapat merasakan apa yang dimaksudkan Rasulullah kebingungan dengan Allah. Itu dah mencapai. Orang yang dah sampai ke situ makna dia dah kenal Allah. Orang yang dah sampai makam tu, dia dah sentiasa diri dia nakkan kebingungan dia dengan Allah. Supaya diri dia tak ada keakuan diri dia. La haul la wala quwwata illa masuk nanti wa ma ramaita. Mudah masuk. Yang ada Allah tak adalah diri dia. Dia tak merasa dia ada diri dia lagi. Pintu dia kebingung. La haul la wala quwwata. Di situ dia letakkan. Jadi bila kita dapat duduk di situ, insya-Allah kita berada dalam benteng Allah. Itu yang sudah kita dengar Allah yang cakap ni. Pukul. Tenung air tu biar terbuka. Tenung. Kalau dalam pada tu tadi Nabi Musa tu Allah Ta'ala kata, engkau pukul air tu dengan tangan kau. Pukul air terbelah juga. Kalau Allah dah cakap. Tak mestinya tongkat. Ya. Tapi kita nak tahu bukan tongkat tu sakti. Tapi siapa yang suruh tu tadi. Bila kau dalam kebingungan, siapa yang suara yang datang? Itulah dia tadi. Tapi kalau tak kebingungan, kita nampak lagi boleh nyorok kat gua. Kita boleh dalam hutan. Jadi, dia nampak tak bingung tak dia? Dia boleh ada, otak dia boleh berfikir je. Tapi kalau kebingungan, kau nak fikir apa? Kau tahu macam kapan kau dah pukul ombak dulu saya cerita. Tengah laut. Satu papan pun tak ada terapung kau nak selamatkan. Tenggelam timbul mati. Kebingungan kau. Matilah aku. Kebingung dah. Tak ada fikir apa. Engkau ya Allah. Kan? Waktu tu kan datang Allah Ta'ala punya pertolongan. Tapi bila dah selamat, jarang sedikit orang yang boleh duduk kat makam tu. Boleh kita sendiri pun. Macam-macam dah pengalaman Allah bagi. Kenapa tak duduk dalam pengalaman makam tu? Setelah dah diselamatkan oleh Allah, mengapa? Dulu time susah gitu, Allah dah lepaskan. Kenapa tak duduk dalam makam tu? Beringat selalu di situ. Bukan tak boleh syukur. Kita nikmat tu sampai kita lupa. Kita bahaya. Kita tak ingat. Kau ingat di laut aja. Kau dah selamatkan darat. Kau ingat selamat kat darat. Kau dah selamat. Jangan. Dia boleh hantar lain punya bab. Kat darat dia boleh hentam. Daripada laut dia boleh naikkan ke darat laut air. Jadi kita selalu kena dengan Allah. Jadi bagi makam tadi betul-betul kebingungan dengan dia aja. Kita harapkan duduk di situ. Sentiasa diri kita kebingungan. Diharap kat dia ya la haula. Bawa diri kita dengan begitu. Kita tak punya apa. Yang ada kebingungan. Sebab bila kebingungan datang pertolongan sentiasa mudah. Allah suka manusia yang selalu bersih diri dia. Sentiasa rasakan serah diri kepada Allah. Kita serah betul-betul diri kita kepada Allah. Waktu senang ke susah ke 24, latih diri kita. Takutnya kita bila senang tu tadi kita gagal. Bila susah kita boleh betul-betul kebingungan. Tapi bila bagi senang, susah kita nak bingung. Kita rasa diri kita mudah sangat ada. Bila dia tarik nikmat tu dah mula mengelabah. Baru duduk makam. Jadi kita tak boleh duduk nikmat ke kebingungan ke tetap dengan dirasakan dia je. Susah ke nikmat ke tetap dalam kebingungan jaga kita supaya kita ditambah lagi kebingungan supaya kita selalu 24 jam harapan kita hanya wa ila rabbika far. Selepas itu dah habis
Faiza faratah fansab. Allah Ta'ala kata, kau dah habis kerja ni sungguh-sungguh. Dah habis kerja ni sungguh-sungguh. Habis kerja ni sungguh-sungguh. Apa sungguh-sungguhnya tadi? Sungguh-sungguhnya tadi, maknanya kau harapan kau Allah. Satu bab dah kau buat, sungguh-sungguh harapan kau Allah juga. Buat lagi satu bab, tetap juga sungguh-sungguh harapan kau Allah. Ambil. Sababah. Sesuatu dia bagi tadi, dalam kehidupan kita, satu bab, tetap juga wa ilah rabbika. Itu perhati dalam hidup kita. Satu bab dia bagi susunan hidup kita. Tapi mengapa kita tak ala tujukan kepada wa ila Rabb? Tetap target kita macam mana pun tetap Allah. Kanan, kiri, atas, tetap Allah. Masa yang ke depan, ke belakang, apa keadaan pun kita tetap wa ila rabbika farghab. Ala tujuan, harapan kita tak ada lain bukan kepada diri kita, bukan kepada siapa-siapa pun yang boleh bagi harapan kepada kita. Macam-macam pun kita hanya iakan. Tapi harapan kita betul-betul 100%. Kita nak betul-betul bulatkan titik dengan betul-betul harapan kita selalu di situ. Target mana kita pergi pun, target kita adalah Allah. Olahkan dalam kehidupan. Olahkan lagi. Itu pasal Rasulullah ni dia ajarkan skill. Dia dapat daripada Allah. Kebingungan. Duduk dalam kebingungan. Kalau kita duduk dalam keadaan kita rasa kita ada ilmu, kita itu yang sebenarnya rosak. Bukan saya kata tak boleh. Tapi kita bukan disuruh berpegang pada ilmu. Ilmu hanya kita disuruh cari. Bila dah cari, fahamkan. Dah sudah faham, letak tepi. Pergantungan kita hanya pada Allah, bukan pada ilmu tu. Jadi belajarlah ilmu banyak. Dan sudahnya bukan letak pada kefahaman yang kita tahu, tapi letak kepada siapa yang beri kefahaman. Dudukkan di situ. Jadi taruh tepi. Jangan kita belajar ni, kita pegang pada tu. Nanti tak kena, kita kata kenapa tak kena, padahal kau suruh pegang. Yalah, aku suruh mempelajari itu. Nanti situasi tu nanti, contohlah engkau nanti sakit gigi, engkau tanya aku yang pertama. Dengan ilmu yang kau ada, apa-apa kena tanya Allah. Engkau pun tanya Allah, ya Allah, aku sakit gigi ni ya Allah. Pergi atas bukit tu, kunyah daun. Lah 20 bulan kau dah lupa kau sakit gigi, kau teringat kepada ilmu kau tadi. Ilmu kau tadi, suruh naik atas bukit. Kau pun tak tanya Allah, kau terus naik. Benda tu silap sikit je. Kau pun cakap, ya Allah, dah 100 lies aku. Kenapa tak baik ya Allah? Tu hari kan kau kata ni. Jadi kau pegang kepada itu hari. Penyembahan kau adalah pada yang itu hari aku cakap. Kau tak selalu dengan aku maknanya. Kau berpegang kepada yang, sebab aku ni selalu kena dengan jadi aku yang suruh. Kalau yang dulu tu, kalau aku suruh tadi daun, bermakna lagi sekali kalau kau sakit, kau kena tanya aku. Bukan kau terus nampak daun tu. Sekarang ni kau dah nampak daun tu, kau tak nampak aku dulu. Walaupun aku cakap daun tu boleh baik kan, tetapi walau bagaimanapun, bila lagi sekali kau kena tanya adab-adab tu tadi. Sebab sekarang ni yang nak aku, kalau aku cakap daun, kalau aku cakap batu baik, batu. Tapi kau bergantung kepada daun sekarang ni. Kau nampak? Bukan kau nampak nak tanya aku dulu adab dia tadi. Nampak? Itu sebab saya kata belajar. Tapi bila kena situasi tu, tetap kita kena tanya Allah. Nabi Musa, tongkat kau banyak kuasa dah dia pakai kan. Dia boleh pukul dia terus betul-betul. Tapi dia tunggu arahan Allah. Kebingungan dulu. Betul-betul tunggu arahan Allah. Pap datang, pukul. Terus pukul. Betul? Itu maknanya itulah. Bila kita dah belajar ilmu ni, dia punya kesudahan dia adalah akhlak kita dengan Allah. Kenal kita dengan Allah. Jadi takut kita nak setiap detik degup jantung, takut kita merasa ada diri kita. Kita yang sedut nafas, kita yang turun. Oh, itu pun sama juga, salah juga. Bukan kita, dia yang naikkan turun nafas kita, turun naik. Kita tak. Kita letak lagi halus. Lagi halus. Sampai pemikiran kita semua dia dah. Lagi halus. Sampai bingung kita dah tak apa benda. Macam orang bodoh orang kata.
Dia kata macam orang bodoh je. Bukan orang bodoh. Dan memang kita ni jahil. Ataupun tadi fuqara. Tak punya apa-apa. Bukan bodoh lagi, tak punya apa-apa. Tak ada. Dia suruh gini-gini lah. Dia suruh sampai. Dia tak merasa ada. Walaupun dia suruh sampai banyak-banyak, dia tetap bukan aku dia. Aku tak tahu benda. Dia gitu. Sampai diproses, botol-botol. Botol-botol daripada dia asli betul. Kalau tak ada kebingungan, tak ada fana ni, kita tak boleh buat. Tak jadi. Dia nak kena macam orang baru belajar silat lah, dia nak buat silat harimau. Jadi kucing ada. Pasal baru-baru kan. Tapi belajar lagi. Lama-lama dah boleh buat dah. Harimau. Dia dah jadi harimau. Dia dah hari-hari latihan. Ya, guru dia tunjuk aja. Lama-lama dah 24 jam dia macam rimau dah. Rimau pun takut tengok dia. Kan? Ada lama-lama dia praktis. Gitulah. Kita dah kenal Allah sampai tak ada kita dah. Lama sampai kita dia ajalah dia. Dalam hidup kita rasakan dia ajalah tak. Dia dah. Makin halus, makin seni, makin iman, makin amin. Sampai iman tu sampai dah. Kukuh Allah tolong. Iman tu tak ada rasa kedirian dah. Tak ada rasa kedirian. Dia praktis yang lagi. Bertambah kuat iman dengan meniadakan keakuan diri. Tak ada diri. La. Sebenarnya dia bagi tahu apa? Untuk barukan iman kan. Jadi iman aku. Aksiru min qawli. Banyak-banyak sebut. Bukan sekadar banyak aja. Sampai betul-betul dah tak ada lagi. Tak ada lagi. Banyakkan. Tak ada. Tak ada keakuan. Jadi kebingungan. Sampai la haula wala, sampai tu wa ma ramaita baru berhenti. Kita terkelip, kita bercakap, semua kita dia. Wa ma ramaita, bukan aku, bukan engkau, aku. Dia dah rasa dah tak ada lagi antaraku dan antara, makna dia je semata tu. Macam mana nak cakap? Kemarin saya dah cakap kan, Mansur Al-Alas kata apa? Wali Allah tu kata, yang ada hanya ada kebenaran dia je, tak ada aku dah. Tu betul dia cakap tu, betul memang dia dah. Tu. Kita la ilaha illallah masih ada rasa diri. Asyhadu Allah kita Muhammad tak ada. Tapi otak ke mana-mana dah. Tak masuk dia punya orang kata sarang dia balik. Kan? Tu. Jadi kita kena perbaiki. Banyak kalau kita tak belajar kenal diri, kenal Allah, kita tak tahu. Nanti cakap tadi, kalau kita tak amalkan surat kafi yang Rasulullah pesan ni kita punya time sekarang ni, time yang banyak fitnah dajjal ni, mudah kita. Silap kita pembuat fitnah. Kita pula suka tengok fitnah ni dalam handphone, dalam apa. Kita pula nampak kebenaran, kita tak boleh nak ikut. Kita nampak kemungkaran, kita duduk kat kemungkaran tu. Terpaksa orang kata. Kata banyak sekarang. Baru benda tu silap. Ini mainan fitnah dajjal. Kita nak juga, kita tak mampu. Kita kata kita terpaksa, darurat. Nampak? Sampai itu sekali. Itu yang Rasulullah kata baca supaya kita faham. Kita kena grip kuat-kuat gaham kita. Pasal akhir zaman ni terlalu banyak manusia taburkan. So dalam handphone cerita pasal keaiban orang, cerita orang tak, seronok kita pula je. Kita nampak orang punya silap, tak nampak kita punya silap dah. Jadi lama hati jadi keras lama-lama. Dia macam tapi bila kita belajar ngaji kenal diri kita bertambah takut, selalu nak dengan takut kita. Jadi bila takut kita sentiasa nakkan Allah ya. Itu tadi. Tak ada lain tujuan kita ilahun wahid dalam ayat 110 tu. Tujuan kita dah nampak ala tujuan kita adalah mengesakan Allah. Hidup kita ni sentiasa qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wa. Kita ni sama, namun kepadaku dibagi wahyu oleh Allah untuk tak lain, sama-sama kita. Jadi bila kita amalkan tu, jadi hidup kita nak mengesakan Allah. Ada benda batil kita sentiasa mengesakan Allah.
Tak ada membesarkan makhluk. Sekarang dah fitnah ni, kita dah membesarkan makhluk. Makhluk yang pertama adalah keakuan diri kita yang pertama sekali, yang paling bahaya. Bila itu kita tak faham, tak kenal diri, maka kita pun tak terpanggil untuk membaca surah Kahfi itu. Memang kita tengok, kita tahu orang yang tak amalkan surah Al-Kahfi pengakhir zaman ni, memang dah dia sendiri dah jadi pengikut jajal dah. Dia sendiri dah jadi zombie, dia tak perasan. Sebab Allah dah bagi tahu, paling rugi manusia, tahukah engkau Muhammad? Aku ceritakan. Itulah orang yang dia memperolok-olokkan ayatku dan dia tak yakin pertemuan dengan aku dalam hidup ni. Dia masa hidup ni, nanti kita pada masa baru kita jumpa Allah Ta'ala, baru kita, sekarang ni kita buat dia lah amal. Ya Allah, salah tu. Inilah maksud serugi-rugi manusia. Dia tak dapat rasakan kemanisan dengan Allah. Dia rasa amalan dia buat tu ganjaran. Dia nampak ganjaran, dia tak nampak masa buat tu seronoknya dengan Allah. Tapi bila makan tahu pula nikmat waktu makan tadi. Tapi waktu ibadah dia tak tahu siapa yang bagi nikmat dia. Maka tu kemudian kita baca surah Al-Kahfi 1 hingga 100 hingga 110, dia bawa kita mengesakan Allah, hilang. Itu je cara nak menghadapi fitnah yang sekarang banyak. Kita tak takut dah. Bukan apa, sebab kita tahu hidup kita mengesakan Allah. Jadi kita nampak benda-benda tu semua mengesakan Allah. Kita dah tak nampak lain dah. Dia tak ada kuasa. Jadi benda-benda tu pun tak mau hinggap dengan kita sebab dia takut dengan kita. Benda-benda batil, dajjal tu semua sendiri takut dengan kita. Sebab di dalam diri kita dah kuat dengan Allah, iaitu mengesakan Allah, tak ada keakuan diri. Mana berani dia nak. Allah sendiri pesan, kau tak boleh buat apa-apa dengan dia. Sebab kuasa kau nak ini datang kepada dia pun aku yang bagi pada kau. Ya, bila aku yang sendiri kata, kau tak ada kekuasaan iblis, dajjal apa semua, kepada hamba-Ku yang betul-betul dah kenal aku. Itu ya, kita nak kena duduk situ. Jadi semua pendengar-pendengar bertiup, ingat, amalkan tu sambil tu faham. Hidup kita tak ada lain, mengesakan Allah. Mati tetap mati. Ya? Jadi kita menyembah kepada keesaan dia. Hidup kita sentiasa mengesakan dia. Macam mana yang dikatakan wal asr, demi masa. Masa tu sendiri daripada start jadi Allah jadikan masa sampai sekarang, sampai bila-bila pun daripada masa tu sentiasa mengesakan Allah. Jadi hidup kita ni begitu juga, selagi kita hidup tetap mengesakan Allah. Bukan nak ganjaran ni, ganjaran. Ini yang jadi keakuan diri tu, bukan saya cakap ganjaran tu tak betul. Allah jadi ganjaran tu untuk kita supaya tahu siapa pemilik yang bagi ganjaran. Kalau kita tak faham ganjaran tu nilai dia macam mana. Bila dia buatkan nilai syurga tu macam ni punya nikmat, baru kita tahu nikmat. Bila kita tahu nikmat, kita kata yang menciptakan tu lebih nikmat. Ke situ arah dia. Bukan kita tahu tu nikmat syurga, kita nak duduk kat syurga. Bukanlah saya cakap tempat kita bukan syurga. Tapi kita kena tahu Allah tu lebih mustahak dari Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jan. Ridha dulu ke? Ridha Allah dulu. Jangan salah faham. Dalam ayat Quran pula Allah katakan, bagi tahu innal ladzina amanu tu kenal diri, kenal Allah. Bila kenal diri, kenal Allah, syok dengan Allah, baru kita buat ibadah. Bila kita buat ibadah, kita tak sandarkan ibadah kita sandarkan ialah dia yang bagi kita nikmat untuk boleh kita buat. Barulah Allah kata kanat lahum baru jannah Allah nak letakkan. Sebab engkau dah dapat Allah tu dah pemilik jannah. Dia dapat pemilik jannah, engkau buat apa pun ikhlas. Lagi dia suruh lagi seronok. Bukan seronok nak ganjaran, tapi seronoknya siapa yang suruh? Kekasih yang suruh. Kekasih suruh. Kita buat kekasih yang suruh. Bukan kita buat tu nak harapkan, ya Allah kau bagi aku tengah malam aku bangun ni, ya Allah bagi aku ni. Tak. Kita macam Rasulullah, macam Allah bagi tahu maqam apa maqam mahmud tu? Tenggelam rasa asyik dengan Allah. Tak ada nikmat yang lebih tinggi lagi. Syurga, nama ni syurga yang paling tinggi di sisi Allah muqarrabin adalah maqam mahmud. Yang tak ada siapa-siapa milik, adalah milik Rasulullah. Tapi Allah janji, siapa-siapa pun buat, dia akan diberi oleh Allah maqam mahmud. Bila dia buat. Tapi biar faham, maqam mahmud tu fana, lebuh. Kau dah duduk di dunia lagi, kau dah dapat duduk
Mahkamah. Apa mahkamah hamba tu? Keasyikkan dengan Allah. Kau tak mau lagi dah. Tak ada lebih best dah. Pemilik segala-gala surga. Kenikmatan segala nikmat. Sekian alam ni, kita dah jumpa dia. Allah dah perkenalkan. Kita nak dia je. Kita jaga dalam hidup kita 24 jam. Jaga jangan sampai ada keakuan diri. Kalau ada keakuan diri, maknanya kita dah keluar daripada kekasih kita. Sedangkan kekasih kita selalu bersama dengan kita. Oh, dia jaga tu. Dia jaga. Rasulullah kan selalu dengan Allah Ta'ala je. Yang wahyu Jibril datang bawa, dia bawa juga. Tapi yang selalu tetap dengan Allah. Jadi orang kalau dah dengar, dia tak. Jibril tak datang pun tak apa. Jibril datang pun tak perintah Allah. Tapi dia tu selalu dengan tu yang mahal tu tadi. Specialnya Rasulullah SAW. Dan kita beruntung jadi umat Nabi Muhammad. Bila kita dapat ikut jejak langkah yang saya cakap dalam diri itu. Laqad kana lakum fi Rasul uswatun hasanah. Dalam diri Rasul. Allah Ta'ala kata. Dalam diri itu tadi. Yang kita nak tahu tu makam dia. Tu kita nak ikut dalam makam dia. Bila baik dalam tu yang kita ikut dalam makam, semua akan jadi baik. Tak dapat siapa-siapa pun yang dapat duduk. Melainkan Rasulullah, kita dapat nak duduk nikmat yang Rasulullah nikmat. Apa dia? Wa amma binik nikmatnya dengan Allah Ta'ala. Di situ Rasulullah nak kita gitu. Dan Allah utus Nabi Muhammad SAW suruh ikut dalaman sekali. Kan? Ada suri teladan dalam diri tu. Dalam Rasul tu. Tengok yang dalam tu. Dapat yang dalam luar mudahlah kau nak ikut jejak langkah Nabi Muhammad SAW. Itu insya-Allah. Mudah-mudahan dia dapat. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dapatlah kita bersama-sama menyatakan, memperbincangkan tentang diri keesaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak jemu-jemu, yang rasa asyik dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia yang tahu mengasyik pada diri keesaannya. Jadi keberuntungan kita selalu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dengan pendengar-pendengar YouTube yang mendengar ni, itulah semua yang dikatakan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi seperti mana yang diperbincangkan pada petang ni, maka yang dikatakan fitnah dajjal yang sedang berleluasa sekarang ni, peperangan yang terlalu teruk di pengakhir zaman yang kalau kita nampak Allah Ta'ala perlihatkan sekarang ni dah berlaku dah. Jadi itulah yang dikatakan kita kena duduk dengan pemilik tu, pemilik dia yang mentadbir semua sekali, apa benda ke apa yang datang ke, corona apa ke, virus ke apa, jadi yang pemilik tu dia yang mengaturkan yang batil dan yang hak. Jadi kita tak duduk di mana-mana, kita duduk di tengah-tengah tu, mana tu duduk dengan dia, iaitu waqada rabbuka alla ta'budu. Jadi benda ni akan sentiasa diberi Allah Subhanahu wa taala keamanan dan ketenangan. Apa pun yang berlaku akan sentiasa tetap dengan Allah. Jadi rahsia pada hari ini, rahsia pada petang ni yang diceritakan pada petang ni iaitu bila kita dengan Allah Subhanahu wa taala, bila kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka contoh macam yang dikatakan kebingungan tu, maknanya apa pun yang berlaku dalam keadaan genting apa pun, macam-macam lah, kejahatan yang berlaku ke, serangan yang nak berlaku ke apa ke, kita akan nampak, kita mengharapkan daripada kita duduk dengan Allah ni, maknanya Allah Ta'ala akan bagi kita satu ketenangan walaupun berlaku dalam keadaan genting. Itu yang sebenarnya yang dikatakan Rasulullah minta kebingungan dari itu. Dah kita tak tahu apa dah. Nabi Musa, makam Nabi Musa pun macam tu. Dah tak tahu apa dah nak buat. Jadi itu rahsia. Saya nampak begitu nikmat sekali rahsia yang disebutkan tadi tu. Rahsia tu. Jadi Allah Ta'ala buka lagi olahan, seperti mana yang kita beritahu, kita duduk dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala buka lagi. Jadi apa pun yang berlaku dalam keadaan yang sukar di hadapan kita ni, yang ke depan ni, jadi duduklah macam mana yang Rasulullah ajar tadi, teknik-teknik yang mana kita rasalah kebingungan,
Rasa kebingungan tu maknanya dengan Allah. Kita tetap ikut sistem Allah tu, maknanya sentiasa dengan Allah. Apa pun kesusahan yang kita dah alami ni, duduk dengan Allah SWT, jadi kita dapat satu yang dikatakan ketenangan, keamanan. Apa yang dia suruh buat, jalan. Jadi itu rahsia yang mana Allah Ta'ala bagi petang ni, bagi saya itulah paling berharga bagi saya lah. Yang lain-lain pun lebih berharga juga. Tapi setiap apa kalam-kalam Allah itulah amat berharga bagi saya. Jadi sama-sama kita, saya mengajak semua sekali yang mendengar YouTube ni, sentiasalah kita duduk dalam lingkungan tauhid, lingkungan yang dikatakan kenal Allah ni, sesuatu keberuntungan yang besar.